Ni adalah matan Al-Waraqah. Kitab Waraqah ni dia kitab asas lah untuk usul fiqh. Jadi hak ni dalam ni dia ada sebut lah tentang makna usul fiqhnya gapo dia. Nanti kita beri dalam WhatsApp tu. Boleh tengok situ lah. Jadi dia ada sebut lah pasal gapo dia, hukum contohnya sini. Hukum ada wajib, ada sunat, ada harus, ada tak molek, ditegah boleh juga ditegah. Ada makruh, ada sahih, ada batil. Lepas tu ni ringkas lah ni. Kalau kita tahu, kalau kita ingat boleh juga. Kalau kita ingat sebutir buku ni, kira kita faham lah usul fiqh tu apa dia. Wajib boleh pahala, sunat boleh pahala. Kalau tak buat, tidak dibalas dengan dosa. Itu. Lepas tu ta'arif dia pula. Ta'arif. Fiqh lebih khusus daripada ilmu. Ilmu tu tahu. Fiqh tu tahu lebih lagi daripada tu. Ilmu tu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi. Tahu sesuatu benda dengan keadaan sepatutnya dia lah. Dengan keadaan sebenar dia lah gimana. Jahil tu menggambarkan benda tidak serupa dengan sebenar. Ilmu daruri yang apa dia ni? Tak perlu perhati, tak perlu buat kajian, tak perlu cari dalil. Ada dah dalilnya situ. Contohnya dengan panca indera tu lah. Ilmu muktasab maknanya kena usaha dulu. Nazar tu apa dia? Nazar tu al-fikru fi halil manzur fihi. Memikirkan benda yang kita nak perhati tu lah. Memikirkan benda yang kita nak perhati tu. Apa dia bendanya. Istidlal talabud dalil. Minta dalil. Dalil mursyid ilal matlub. Yang membawa kepada benda yang kita nak cari. Zon tajwizu amrain. Boleh dua-dua. Syak tajwizu amrain juga. Tapi la maziyata li ahadihima alal akhir. Tak tahu mana lebih tinggi daripada selagi. Ni zon tu salah satunya lebih kuat daripada selagi. Usul fiqh cara-caranya ialah secara ijmal. Kaifiatnya ialah dengan cara beristidlal. Okey. Cara-cara untuk beristidlal dan sebagainya lah. Kaifiatul istidlal biha tertibul adillah fit tertib wa taqdim wa ta'khir wa ma yattabi'u zalika min ahkamil mujtahidin. Okay. Bab-bab dalam usul fiqh pula dia berkait dengan beberapa perkara. Mula-mula sekali kalam, perintah, larangan, umum, khusus, mujmal, mubayyan, zahir, muawwal, perbuatan. Saat ni tu kalam, ni perbuatan pula. Nasikh, mansukh, ijma', akhbar, qiyas, hazar dan ibahah, larang dan boleh. Tertibul adillah, turutan dalil, mana kuat, mana tak kuat, mana dulu, mana kemudian, mana lebih utama, mana tidak utama. Sifat mufti dan mustafti, dan juga hukum-hukum mujtahidin. Jadi bahagian ayat lah, bahagian kalam. Kalam ni dia ada kalam hakiki, kalam majazi. Gitu. Majaz ni pula dia ada majaz ziyadah, majaz nuksan, majaz naqal, majaz isti'arah. Majaz ziyadah tu contohnya laisa kamislihi syai' dia kata. Majaz nuksan was'alil qaryah. Maknanya majaz ada tambahan. Ni majaz ada pengurangan. Ni majaz dengan menukarkan sesuatu benda. Contohnya al-ghaib. Fima yakhruju minal insan. Untuk benda yang keluar daripada manusia itulah. Okay. Ghaib itu dipakai dengan makna apa dia? Makna asalnya tahid, tapi bila dia pergi ke tahid, bukan dia pergi ke tahid, dia pergi ke tandas, makna dia tukar pada lain lah. Majaz isti'arah tu macam jidar yuridu ayyam qadda. Jadi tu isti'arah lah supaya dengan kita belajar tu. Majaz bin nakli tu, majaz nuksun, majaz ziyadah tu majaz mursal. Okey. Itu amar. Amar sirahnya apa yang masuk dalam amar, apa yang tidak
Man yadkhulu fil nahyi fil amri wan nahyi wa man la yadkhulu. Siapa yang masuk, siapa yang tak masuk. Masuknya berlakulah. Hak tak masuknya orang kanak-kanak, orang gila. Gitulah lebih kurangnya. Orang kafir tak masuk juga. Masuk tapi masuk hak mana, hak umum tu lah. Hak khusus-khusus, hak berkait dengan orang Islam tu tak masuk lah pada dia. Ataupun masuk juga belaka tapi tidak sah kecuali dia Islam dulu. Boleh juga. Macam contohnya, qalu lam naku minal musallin. Dia kata kami tidak semaya. Apa tidak semaya, dia tidak Islam pun. Tapi semaya tu disyariatkan juga. Jadi kiranya buat jugalah. Dia kena buat juga. Cumanya dia tidak sah sebab dia tidak ada syarat utama dia Islam tu dulu. Memerintah sesuatu benda ialah melarang sebaliknya. Melarang sesuatu benda ialah memerintah sebaliknya. Biasanya gitulah. Ni kaedah dia. Lepas tu larangnya pula. Larangnya tu suruh tinggal. Bentuk dia macam-macam ada bentuk dia. Ada ibahah, ada tahdid, ada taswiyah, ada takwin. Umum khusus. Umum khusus. Umum tu lebih dua perkara ke atas lah. Khusus tu seperkara. Lafaz-lafaz dia banyak. Ada apa dia? Contohnya al-ismul wahid al-mu'arrif bil lam. Boleh ada alif lam. Alif lam istighraq, alif lam umum. Isim jamak al-mu'arrif bil lam. Isim jamak ada alif lam. Boleh makna umum juga. Isim-isim mubaham. Contohnya man. Untuk siapa-siapa yang berakal. Ma, gapo-gapo yang tidak berakal. Ayu, boleh berlaku. Aina, mana-mana. Mata, bila-bila. Ma, istifham dan jazak dan lain-lain lah. La pada nakirah. Jadi umum ni adalah sifat sebutan. Sifat bagi benda yang kita sebut. Umum ataupun tidak umum. Tidak boleh mendakwa umum pada benda lain. Contohnya perbuatan. Perbuatan tu tidak umum. Perbuatan dia sajalah. Dan hak seumpamanya. Jadi hak umum ni umum kata-kata. Perbuatan biasanya tidak boleh diumumkan. Gitu. Kalau dia buat, dia saja. Dia royak untuk orang lain. Gitu. Biasanya gitu. Kaedah dia. Khusus lawan kepada umum. Khusus ni tamyiz ba'dal jumlah. Menentukan mana-mana satu lah. Ada mutasil, ada munfasil. Mutasil tu maknanya istisna. Ataupun syarat. Ataupun sifat. Istisna mengecualikan hak lain biar tak masuk. Syarat meletakkan syarat menjadikan yang mana tak kena dengan syarat tak masuk. Sifat menentukan sifat yang mana kalau tak ada sifat tu tak masuk. Gitu. Boleh juga dari sudut lain mentaksiskan Quran, sunnah, Quran, sunnah dengan sunnah. Nutku bil qiyas, kata-kata biasa dengan qiyas boleh. Macam-macam lah. Mujmal mubayyan. Mujmal perlu kepada penjelasan. Bayan mengeluarkan daripada kemuskilan kepada penjelasan, kepada kejelasan. Okay. Mengeluarkan sesuatu benda daripada skop, daripada kita panggil daripada tempat kemuskilan kepada tempat keterangan. Nas tidak ada melainkan satu makna sahaja. Ada dikatakan ma ta'wiluhu tanziluhu. Apa yang menakwilkannya itulah sebenarnya. Tak apalah. Zahir muawwal. Zahir ada beberapa mahtamala amrain. Ahaduma azharu minal akhar. Dia ada beberapa makna tapi salah satunya lebih jelas. Yang lebih jelas itulah dipanggil zahir. Muawwal yang ditakwilkan dengan dalil. Ada bukti lah. Tak boleh takwil saja-saja. Tak boleh. Kena ada bukti. Fa'il sahibi syariah. Kalau menunjukkan khusus, kena pakai khusus. Kalau tidak, boleh pakai umum. Gitu.
Ada kata maknanya wajib, ada kata sunat. Kalau nampak Nabi buat tu, kira boleh lah, wajib. Okay. Nampak Nabi buat, boleh juga kata sunat. Ada juga kata kena tengok dulu, tak boleh kata wajib selalu. Gitu. Macam-macam lah. Itu perbincangan kemudian. Lepas tu, apa yang berlaku di masa dia, tapi bukan tempat dia. Dia tahu tentang benda tu. Dia tidak menafikannya. Hukumnya serupa dengan orang buat di hadapan dia. Itulah. Lepas tu berkait dengan perbuatan. Lepas tu nasah maknanya izalah, menghilangkan hak lama, menukarkannya dengan yang baru. Al-khitabud dal ala raf'il hukmi sabit bil khitabil mutaqaddim ala wajhin. Laulahu lakana sabitan ma'a tarakhihi anhu. Kemudian satu ucapan yang bertujuan untuk menghilangkan hukum yang telah sabit sebelumnya dengan ucapan yang baru dari sudut-sudut tertentu boleh menghilangkan hukum sebelumnya. Salah. Kira-kiranya kalau tidak ada ucapan yang baru saat ni, khitab yang baru, tentunya yang dulu itu masih lagi sabit. Dan satu lagi syaratnya, yang baru tu kena kemudian lah, tak boleh dulu. Yang gitu. Itu nasah mutawatir dengan mutawatir boleh, nasah ahad dengan ahad dan mutawatir boleh. Macam-macam lah dia ayat sini. Ta'arud bainal adillah pula. Pertembungan antara dua dalil. Dia kata, apabila ada dua ayat yang bertentangan, jadi sama ada salah satu daripadanya apa dia ni? Okey. Macam dua-duanya umum ataupun dua-duanya khusus, ataupun salah satunya umum, salah satunya khusus, ataupun umum khusus wajhi kalau ke mana. Gitu. Jadi kalau dua-dua umum, dia kata kalau boleh jamak, jamak. Kalau tak boleh jamak, tawakuf dulu, tunggu. Kalau tak tahu hak mana dulu, hak mana kemudian lah. Gitu. Kalau tahu hak mana dulu kemudian, hak kemudian menasahkan hak dulu. Kalau khusus pun lagu tu juga. Maknanya kalau dua-dua khusus, kalau boleh jamak, jamak. Kalau tak boleh, tunggu tengok ada mana dulu kemudian ke tak. Kalau dapat dikenal pasti mana dulu kemudian, nasikh mansukh. Kalau salah satunya umum, satu lagi khusus, yang khusus mengumumkan, yang khusus mengkhususkan yang umum. Kalau salah satu daripadanya umum khusus wajhi, maka yang khusus itu mengkhususkan mana-mana bahagian yang dia jadi khusus itulah. Yang tidak tu tidak. Ijma' pula ittifaq ulama semasa tentang sesuatu hukum semasa. Gitu. Supaya maklum itulah. Ijma' menjadi hujah. Alal asri sani. Di zaman kedua kepada tu. Lepas tu kalau kita kata inqiradul asri syartun. Min tabaru qawlu man wurida fi hayatihim tafaqaha asara min ahli al-ijtihad walahum ayarji'u an zalika al-hukmi. Maksudnya kena dalam masa tu juga ada kata syarat dia lah. Kata syarat dia kepada tu. Kena masa tu juga. Kalau dia lahir, dia belajar jadi bijak, lepas tu boleh kalau dia nak guna. Apa ni, nak masuk dalam ijma' saat ni tu. Qaul sahabi. Qaul sahabi qaulul wahid minas sahabati laisa bihujjatin ala ghairihi alal qaulil jadi. Gitulah mengikut pendapatnya di sini. Ringkasnya, pendapat seorang sahabat tidak boleh menjadi hujah untuk mengalahkan pendapat seorang sahabat yang lain. Akhbar ahad mutawatir. Kata ada sanad-sanad musnad mursal daripada itulah. An-ana sebutlah belakang sini. Qiyas raddul far'i ilal asli, mengembalikan yang furu' kepada yang usul, kerana ada ilat yang menggabungkan antara dua perkara saat ni dalam hukum yang sama.
Ada qiyasul illah, ada qiyasul dalalah, ada qiyas syabah. Qiyasul illah maknanya ilat padanya memestikan adanya hukum. Qiyas dalalah maknanya istidlal dengan salah satu daripada dua yang serupa kepada yang lain. Maknanya ilat itu menunjukkan kepada adanya hukum saat itu jugalah. Jadi ia tidak memestikan adanya hukum. Qiyas syabah adalah bahagian yang ada keraguan antara dua yang asal. Jadi dia dikaitkan dengan yang mana paling rapat lah, yang mana paling serupa sekali. Okey. Jadi sini ada beberapa bahagian yang kita nampak macam kita tak belajar lagi. Kena baca semula lah dalam kitab lain pula. Jadi antara syarat furuk dia kena munasabah lah dengan, kena sama lah sesuai dengan asal dia tu. Antara syarat yang asal, dia kena sabit dengan ada dalil yang disepakati antara dua pihak yang sedang berbalah tu. Syarat ilat pula ialah tatarrada fi ma'lulatihi. Dia kena mesti menunjukkan kepada ma'lulnya, mesti menghasilkan ma'lul dia. Tidak boleh ada kekurangan pada lafaz dan makna dia lah. Maknanya ilat dia kena menghasilkan ma'lul dia. Tidak boleh ilat dia tu boleh jadi atau boleh jadi, kena pasti. Syarat hukum dia kata serupa dengan ilat juga. Maknanya nafi dan isbat dia lah. Kalau ilat dia kata ada, dia jadi ada lah hukum tu. Ilat dia kata tak ada lah hukum dia tu. Ilat hiyal jalibatu lil hukmi wal hukmu huwal majlub lil illah. Jadi ilat itu ialah yang menarik. Jalib maknanya yang membawa hukum. Ilat membawa hukum, hukum dibawa oleh ilat. Ilat ada dulu baru ada hukum. Gitu. Macam dengan sebab ada dulu baru ada musabab. Ni hazar dan ibahah. Hazar dan ibahah ni maknanya bahaya, larangan lah, dan juga keharusan. Jadi benda-benda yang ada manusia yang kata, ada orang kata lah, ada ulama kata, ada benda-benda yang terlarang tetapi dibolehkan oleh syarak. Jadi kalau tidak ada dalam syariat ini apa yang menunjukkan kebolehannya, maka kena pakai asal dia lah, iaitu tidak boleh. Benda-benda yang berbahaya ataupun pada asalnya tidak boleh, kalau syarat tidak banyak boleh, maka kira tak boleh juga. Gitu. Ada yang kata sebaliknya, maknanya hak asal segala benda ialah boleh, kecuali yang dilarang oleh syarak. Jadi ini berkait dengan itulah bara'atuz zimah ataupun al-aslu baqa'u makana ala makana ataupun kepada itulah benda-benda tu. Berkait dengan asal dia lagu mana. Jadi adalah orang yang buat perincian macam yang sini yang kata hak ni kena berkait dengan ibadat. Ibadat asalnya tak boleh. Syarat bui boleh. Hak ni hak lain-lain. Maknanya boleh belaka kalau lain-lain. Kalau syarat tak bui barulah tak boleh. Gitulah. Lepas tu berkait dengan perincian lah. Jadi tu adalah dalam kitab-kitabnya perincian dia. Istishab. Istishab maknanya istishabul hal ayastasibal asla inda adamid dalil syar'i. Maknanya dia kembali kepada hak asal dia. Kembali kepada hak asal dia. Mengambil hak asal boleh juga. Ambil hak asal, ambil keadaan asal dia. Okey, tu turut dalil. Nak pakai dalil mana dulu? Dia kata kena dahulu hak mana lebih jelas, jali daripada hak khafi tidak jelas. Kena dahulukan hak kita tahu dengan hak kita sangka. Kita tahu tu kuat lagi lah, lebih meyakinkan daripada kita sangka. Boleh jadi ni tak berapa kuat mana, orang tak berapa nak percaya. Kena hak yakin barulah orang boleh percaya. Jadi kalau nak royak tu, nak suruh orang percaya, kena confident sehingga kalau orang dengar tu dia macam apa, kita tidak nipu. Gitu. Nak nipu pun kena confident juga, lebih kayak gitulah. Bukan nak ajar nipu, cuma nak royak kata manusia boleh terpedaya dengan keyakinan. Jadi an-nutqu 'alal qiyas, kena dahulukan yang mana disebut
berbanding dengan yang dipahami secara kias. Kena dahulukan kias jali berbanding kias khafi. Kalau ada dalam ayat tu yang mengubah asalnya, fa'in wajada fi nutqi ma yughayyirul asla wa illa fa yustashabul hal. Kalau ada benda-benda yang mengubah keadaan asal dia, pakailah hak tu. Kalau tak ada apa-apa, maka istishab. Istishab tu pakai asal dia lah. Kalau ada macam kat sini, hak asal dia harus. Lepas tu ada yang mengharamkan, pakai yang mengharamkan. Kalau tak ada, tengok hak asal dia lah, istishab. Itu syarat mufti pula. Syarat mufti dia kena alim faqih, usul furu', khilaf mazhab dan sebagainya. Syarat mustafti. Mustafti ni orang nak minta fatwa. Dia kena ahli taklid. Dia kena ikut mufti dengan fatwa dia tu. Orang alim tidak boleh bertaklid. Jadi adalah perbincangan yang kita telah belajar dalam bahagian taklid. Muqallid kepada tu, orang alim boleh bertaklid. Ada sebut dah dalam kitab wadih tu. Taklid ni menerima pendapat orang lain tanpa ada hujah. Saya terima pendapat dia, gitulah. Hujahnya saya tak ada. Tapi dia rayak gitu, adalah tanya dia. Gitu. Ataupun dengar ni, tengok rekod dia rayak. Jadi mengikut pendapat ini, menerima sabda Nabi SAW dipanggil taklid. Jadi ada kata taklid ni menerima kata-kata orang yang berkata-kata. Kita tak tahu pun daripada mana dia kata tu, tapi dia rayak, kita pun pakailah gitu. Jadi kalau kita kata sesungguhnya Nabi SAW bersabda menggunakan kias, jadi boleh dipanggil taklid juga. Okey. Ijtihad ialah mencurahkan usaha untuk mencari sesuatu maksud dan sebagainya lah, supaya kita belajar dah tu. Ada yang kata setiap mujtahid ini itu belaka. Ada yang kata dok dia salah. Ada yang kata apa dia ni? Man ijtahada wa asaba falahu ajran wa man ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid. Gitu. Berdasarkan dalil Nabi royak dah gini. Gitu. Betul habis, kitabnya pun habis. Itulah. Ringkasnya usul fiqh tu waktu. Itu matan warakah. Seterusnya, hak lain pula sebenarnya nak baca lain sebenarnya. Iaitu apa dia? Usul fiqh yang dikarang oleh Muhammad Abu Zuhrah. Cumanya dia payah jugalah. Dia payah. Kalau dalam kitab wadih tu, di akhir tu dia ada royak. Kitab wadih tu ialah peringkat pertama, hak mudah. Kitab hak ni, apa dia? Usul fiqh Abu Zuhrah ni dia peringkat kedua lah. Payah sikit. Kita tengok tajuk-tajuk dia dulu lah. Cumanya kalau nak kata buku tu, macam tak ada lah buku tu pula. Nak beri pun payah pula. Jadi nak agan tengoklah. Dia kata mula-mula sekali takrif. Tengok isi kandungnya saja ni. Beza ilmu fiqh dan ilmu usul fiqh. Tajuk usul fiqh. Beza qawaid fiqh dan ilmu usul. Hak mana-mana rasa berminat nak baca tu goyak. Baca tajuk mana-mana lah. Itu kemunculan ilmu ni. Syafi'i ialah yang mula-mula mengadakan ilmu ini, ataupun sebab Imam Syafi'i mengadakan ilmu ni. Contohnya pendapat Syiah bahawasanya yang mula-mula sekali membuat ilmu usul fiqh ialah Imam Al-Baqir dia, dan masalah dia balas buat dia lah pula gitu, dengan orang Syiah tu. Kalau nak tengok tu pun boleh juga. Lepas tu ilmu usul selepas daripada Imam Syafi'i lagu mana? Ilmu usul setelah adanya mazhab-mazhab fiqh yang kemudian tu lagu mana pula? Lepas tu cara-cara ulama mutakallimin, cara-cara ulama Hanafi. Lepas tu antara kitab-kitab yang terkedepan dalam mazhab Hanafi, apa dia? Kitab-kitab yang menggabungkan antara kedua-dua cara ada juga. Lepas tu bab-bab usul fiqh yang 4. Ni maksudlah utama dia. Saat ni tu mukaddimah dia. Asal usul dia. Lepas tu bab mula-mula hukum syarak. Hukum syarak.
Jadi buat apa kena ada asal usul ni? Sebab biasanya kalau orang tulis tesis ataupun orang tulis karangan besar-besar ke apa dia akan start dengan sejarahnya dulu. Mula-mulanya ataupun pada suatu hari, gitulah ya, akan start gitu dulu. Nak cerita asal usul dia, barulah cerita isi dia. Nak cerita ke apa pun cerita asal usul dia dulu. Biasanya dalam karangan-karangan, tesis-tesis gitulah. Dia panggil, kalau tulis tu tulis abstract, dia kata. Abstract. Gambar raja. Apa ni bukan gambar raja? Gambaran awal. Bendanya ke apa dia. Okey, bab mula-mula hukum syarak. Hukum tu berapa dia? Hukum taklifi, hukum wada'i. Bahagian hukum taklifi, wajib, ta'rif wajib. Ta'rif jumhur, ta'rif Hanafi. Dia beza jumhur dengan Hanafi ni sebab ketara sangat beza dia tu, jadi lain sikit lah, jadi kena sebut suku. Dan banyak juga dalam kitab ni dia sebut mazhab Hanafi je lah, dengan pendapat-pendapat dia lain daripada biasa tu. Bahagian-bahagian perkara yang wajib. Bahagian-bahagian perkara yang wajib. Lepas tu mengikut masa, contohnya wajib mutlak, wajib muqayyad bizaman, wajib muwassa', wajib mudayyak. Pembahagian wajib dari sudut ta'yinul matlub, maknanya wajib mukhayyar, wajib muayyan. Wajib dari sudut takdir, wajib makdur, wajib ghairi muqaddar. Wajib muqaddar, wajib ghairi muqaddar. Dan juga ciri khusus setiap satu daripadanya. Lepas tu Lepas tu pembahagian wajib dari sudut umumnya, wajib aini, wajib kifai matlub, daripada umum dan juga kepada khusus. Lepas tu kata-kata Imam Syafi'i tentangnya. Hak ni kita ada jumpa dah dalam kitab wadih kita tu berkenaan dengan fardu kifayah ke boleh tu lah. Jadi tu ada dah. Berkaitan dengan kata Imam Syatibi. Lepas tu wajib kifai, tarbiyatul jamaah, maknanya mendidik orang ramai, membantu mereka dan sebagainya lah ke mana. Tentang wajib kifayah tu. Lepas tu mandub, orang sunat, ta'arif dia, martabat dia. Al-mandub khadimun lil wajib. Mandub tu khodam wajib, maknanya bawah lagi lah. Mandub itu wajib bil kulli. Pada asalnya wajib jugalah, tapi tidaklah dijadikan wajib. Lepas tu haram pula ta'arif dia, haram li zati, haram li ghairi. Beza antara dua saat ni tu, pada hakikatnya dan pada bendanya, pada kesan dia. Jadi lagu mana? Lepas tu makruh, makruh mengikut jumhur fuqaha, ta'rif dia harus, apa yang sabit dengan harus, bahagian harus, fungsinya untuk matlub kepada tu, dan orang yang menafikan adanya benda yang harus. Lepas tu martabat keampunan, afwun, keampunan. Keampunan tu setara mana? Rukhsah lah, berkaitan dengan rukhsah dan azimah. Rukhsah dan azimah. Rukhsatul fi'li, rukhsatul tarki. Rukhsah buat, rukhsah lari. Adalah contoh-contoh dia banyak. Dalam contoh ni, dalam kitab ni banyak contoh. Surah rukhsah darurat. Surah rukhsah tarki. Hukum rukhsah. Lepas tu hukum wada'i, itu banyaklah pula. Lepas tu Quran, sunnah, dalalah. Dalalah ibarat, dalalah isyarat, dalalah nas, dalalah iktidab, kepada macam-macam. Mafhum pun ada banyak. Mafhum laqab, mafhum sifat, mafhum syarat, mafhum mukhalafah, mafhum ghayah, mafhum adab. Jadi kalau nak itu lagi bolehlah nak baca ni. Masa pun habis dah, nanti tengok-tengoklah mana itu tu. Bolehlah banyak. Wallahu a'lam.